Kalau jodoh tak kemana, adinda idaman kanda. Bersama saya Ustaz Kazim Ilyas dalam rancangan Kalau Dah Jodoh, eksklusif hanya di Astro Oasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kita akan membaca daripada petikan Bahrul Madhi jilid yang ke-8, masalah yang ke-314. Perkara yang muhim ke atas isteri itu apakah dia? Muhim ni apa benda? Muhim ialah benda yang penting. Apa dia yang penting pada seorang isteri? Al-jawab. Telah berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, hak-hak suami atas isterinya beberapa banyak, dan yang lebih pentingnya ada dua perkara. Apa dia hak suami kepada isteri? Mula-mula kita baca apa dia yang dikatakan hak suami yang isteri kena jaga. Dia kata hak suami ke atas isteri ni banyak, tapi yang kita ambil pada pagi ini, pada hari ini, kita ambil dua benda je, dua perkara. Yang pertama, memelihara diri dengan seboleh-bolehnya daripada dipandang-pandang oleh lelaki yang lain, daripada lelaki yang halal memandang dirinya dan menutup dirinya daripada dilihat orang lain. Yang ni yang kita panggil sebagai menutup aurat. Itu hak suami. Kalau isteri kita tidak menutup aurat dan suami pula buat nohin ya. Orang parik kata buat nohin, tak kisah kata dia, bukannya luak pun ustaz kata dia. Maka suami tadi telah membiarkan hak dia telah diambil oleh orang lain. Sebab itu dia mesti mempunyai perasaan ribah, perasaan ghairah. Perasaan ghairah tu mesti ada. Ghairah ni dalam bahasa yang betulnya ialah perasaan cemburu. Suami mesti ada perasaan cemburu kepada isteri dia. Cemburu orang lain jangan tengok. Keindahan isteri adalah suami yang boleh tengok. Kecantikan isteri dia adalah hak suami. Kenapa nak dipamer-pamerkan kepada orang lain? Ini dipanggil sebagai cemburu, bukan cemburu buta. Cemburu buta kita tak mau. Maka isteri tadi wajib menutup diri dia supaya tidak dipandang, tidak dilihat oleh laki-laki yang lain. Yang inilah yang kita panggil sebagai menutup aurat. Jadi orang ada satu orang dia kata di SMS, dia kata ustaz, orang perempuan ni wajib tutup muka lah. Tutup muka ni wajib lah. Sebab kawan dia kata orang Arab di sana tutup muka sebab pasir banyak. Jadi dia orang takut pasir masuk hidung, dia orang tutup lah muka. Saya jawab, orang laki-laki Arab tak tutup muka, dia orang tak kena pasir ke? Jadi dalam perbezaan mazhab berbeza-beza pendapat. Ada mazhab kata kena tutup, ada mazhab kata tak payah tutup, sebab muka ini tidak dikira sebagai aurat. Tetapi kalau wajah kita ni, wajah ni lawa sangat, orang tengok ni sampai tenganga, kan? Yang duk tarik tu, teh jatuh ke bawah dah, duk tenganga tengok kita. Lebih baik kita tutup lah. Contoh dia. Bukan kata untuk muka yang terlalu lawa pun, muka hak tak berapa nak lawa pun boleh tutup kalau menimbulkan fitnah. Tapi kita kena ingat bahawa muka ini bukanlah dikira sebagai aurat. Dua benda yang tidak dikira aurat, muka dan pergelangan tangan. Jadi yang ni tak apalah, tak ada masalah apa. Yang lain-lain tu kenalah tutup. Untuk apa? Untuk suami saja. Baik. Nombor 2. Perkara yang kedua yang isteri kena jaga, apa benda? Tidak meminta pada suami apa-apa yang tiada berhajat kepadanya,
seperti diberat-berati akan suami mencarikan barang yang tiada terdayanya. Yang kedua, hak suami yang isteri kena jaga ialah janganlah duk minta kepada suami yang suami tak mampu nak bagi. Dimintanya hati musang berjanggut. Mana nak cari musang berjanggut, Datuk Azhar oi? Mana nak cari? Tak jumpa dah. Jadi nampak ni, dia paksa suami dia benda hak suami tak mampu. Orang lain beli kereta, dia nak kereta. Orang lain beli bah, dia nak bah. Orang lain beli kusyen, dia nak kusyen. Suami ni sampai nak melengkung dah, tak mampu dah. Maka isteri tadi ni tak kena. Isteri hendaklah menjaga suami dia, jangan memberatkan suami dia, jangan meminta padanya barang yang lebih daripada hajat bagi diri dia. Sebab kadang-kadang banyak orang dia tak faham. Dia tengok orang lain melancong di luar negeri, dia pun ajak suami dia melancong. Suami dia kata, pergi Gunung Lang sudahlah, kita naik bot kat Gunung Lang. Isteri ni jual muncung 2 jengkai. Gunung Lang, letih nengok Gunung Lang. Orang nak pergilah ke Dubai ke mana ke, nak pergi pula tempat hebat-hebat Melaka. Yang suami ni, ya Allah, kerja di BI aja, nak ajak pergi Dubai, tak pening kepala hamba Allah tu. Jadi letakkan sesuatu yang janganlah sampai suami jadi berat. Dan biarlah memelihara daripada mengambil pencarian suami itu apabila ada pendapatannya daripada yang haram. Janganlah diperbelanjakan daripadanya ke atas dirinya sendiri, bahkan carilah helah daripadanya, menjauhkan diri pada demikian itu sama ada makanan dan minumannya, kerana yang demikian itu kebinasaan yang berkekalan. Maka tubuh badan yang subur daripada harta yang haram, api nerakalah yang lebih aula kepadanya. Tanggungjawab isteri lagi kepada suami dia apa? Jangan mengambil benda yang haram daripada pendapatan suami dia. Suami dia buat balik, letak atas meja dia, ni PA 20,000. Banyaknya abang, duit apa ni abang? Jangan banyak soal. Orang bagi kita ambil. Sebab apa dia bagi dekat abang? Abang tolong luluskan, sign sikit dekat dia, dia bagi 20,000. Abang, ni nama dia rasuah ni abang. Diam, ambil simpan. Beras kita dah habis, pergi beli. Gas kita pun dah habis, pergi tukar. Isteri jangan ambil duit haram tu. Itu hak dia. Isteri jangan ambil. Abang, saya rela makan pasir pun tak apa abang, daripada makan duit haram ni. Saya tak nak. Kenapa isteri jangan sokong suami buat benda haram? Sebab Nabi kata, kullu lahmin nabata min sukhtin fannara aulabi. Setiap satu darah, setiap satu daging kita yang lahir daripada benda yang haram, maka nerakalah yang paling layak untuk kita. Berapa sen sangat nak makan, berapa suap nasi sangat nak makan, nak kenyang, tetapi dengan sebab benda yang haram tu kita masuk neraka, tak pasai, tak padan tuan-tuan. Jadi isteri-isteri jangan cakap, saya apa nak buat ustaz, inilah makanan yang suami saya bawa balik. Kalau saya tak makan, saya pun lapar. Kalau saya tak makan, anak-anak saya kebula ustaz, terpaksalah saya makan. Walaupun saya tahu benda ni haram ustaz, terpaksa. Itu belum jatuh darurat. Jangan. Isteri berhak menolak, isteri berhak tak mau. Sebab dia bukan setakat jaga diri isteri, dia juga menjaga diri suaminya dan juga menjaga anak-anak dia. Bila kita menyebut tentang perkataan cinta, perasaan suka, kasih dan sayang ini, kalau di dalam bahasa Arab ini kita sebut sebagai perkataan hubbun, kasih, cinta, suka. Dalam Islam, perasaan cinta ini ataupun perasaan suka ini dibenarkan di dalam syarak, dan syarak tidak menghalang perasaan cinta, perasaan kasih sayang itu. Cuma bagaimana syarak mengajar untuk meluahkan dan bagaimana untuk
menjadikan cinta itu sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang yang melakukan perbuatan yang mungkar dan haram atas nama cinta. Maka si A kata aku cinta pada kamu, maka si B pun membalas cintanya, maka berlakulah perbuatan-perbuatan yang haram. Sebab itulah Islam mengajar kepada kita, cinta itu kita semi dengan keadaan yang diberkati oleh Allah di dalam perkahwinan. Maka kita berkahwin, dianjurkan kepada kita untuk berkahwin. Maka sebelum kita berkahwin itu, maka dibenarkan kita bercinta. Tak salah untuk kita bercinta, tetapi tolong jaga batasan-batasan haram. Kita belum boleh memegang pasangan kita, kekasih kita, haram pegang. Sebab ada orang yang dah bercinta ni dah memeluk, memegang dan sebagainya. Kalau pegang tangan tanpa sebab itu pun sudah dikira haram, apatah lagi perbuatan yang lain. Jadi itulah cinta yang sebenarnya yang kita kena jaga di dalam agama kita Islam ini, insya-Allah. Pada zaman awal Islam, ada banyak perempuan yang terpuji dengan sifat yang payah mencarinya pada perempuan di zaman sekarang. Ni pengarang kitab kata. Pengarang kitab ni kata, orang dulu-dulu, awal-awal Islam dulu, isteri-isteri ni masya-Allah susahlah nak keluar rumah. Isteri-isteri zaman dulu ke cukup jagalah rumah tangga mereka. Tak macam zaman sekarang. Suami keluar pintu depan, isteri keluar pintu belakang. Jadi macam-macam lah. Ingatkan kerja di pejabat, rupanya ada affair di pejabat. Ya, affair dengan orang sana, affair dengan orang sini, macam-macam. Tuan-tuan, kalau kita baca dalam kitab fiqh, dalam kitab akhlak, seorang isteri tak boleh nak berkongsi makanan dengan laki-laki lain. Itu kena jaga. Katalah isteri tu makan dengan kawan-kawan dia di ofis, satu cendol, satu mangkuk cendol. Dia makan satu suap, kawan-kawan dia yang laki-laki pun ambil cendol isteri dia, makan pula, tukar mangkuk, berkongsi mangkuk. Itu pun dilarang. Sebab kita nak jaga yang kita ini, status kita adalah isteri kepada suami kita. Kena jaga sampai tahap macam itu. Di zaman dulu tuan-tuan, suami dia pesan, jangan keluar daripada rumah, jangan turun daripada tingkat atas ke bawah. Suami pesan, tak turun tuan-tuan. Walaupun yang mati di bawah tu ialah bapa si perempuan, bapa si isteri. Rumah 2 tingkat. Suami pergi keluar berniaga. Suami kata, aku dah cukupkan belanja kamu, aku dah cukupkan apa yang aku tinggalkan selama aku pergi berniaga. Maka aku tak izinkan kamu ni turun ke bawah. Cukuplah duduk dalam rumah. Isteri tak turun tuan-tuan. Sampailah bapa dia mati. Orang bagi tahu dekat dia, "Hoi, pak hang meninggal dah. Turunlah tengok ayah hang." Minta maaf, suami saya tak izinkan turun. Subhanallah. Kita kalau zaman sekarang geleng kepala, apalah punya anak. Bapak mati pun tak datang tengok. Ini mesti mengaji Ustaz Kazim ni. Udah, saya juga yang kenanya. Padahal dia taat dengan suami dia. Tak lama selepas itu tuan-tuan, dia mimpi, Rasulullah mimpi yang bapa dia ni masuk syurga sebab berjaya mendidik satu anak yang soleh kepada suaminya, satu anak perempuan yang solehah pada suami dia. Masuk syurga bapa dia tadi tuan-tuan. Daripada hang turun ke bawah tengok mayat bapa hang, belum tentu bapa hang masuk syurga. Tapi dengan sebab dia taat, ya Allah ampunkanlah dosa bapa aku, ya Allah aku tak boleh turun sebab tak dapat izin daripada suami aku, ya Allah. Dengan sebab dia solehah, berkat didikan bapa dia masuk syurga. Apa lagi nak? Nanti jumpalah dalam syurga. Baik. Iaitu apabila keluar suaminya daripada rumah, ia pun berpesan pada suaminya itu. Juga anak yang perempuan berkata pada bapaknya, "Ayah, jangan ada kiranya pada hari ini suatu keuntungan dengan tidak halal. Maka jadi masuk ayah ke dalam neraka. Dan jadi kami pula sebab masuk neraka." Isteri pesan pada suami, sampai anak pesan pada bapa. So isteri pesan, "Abang, kerja elok-elok. Jangan abang ambil pendapatan yang haram bawa balik ke rumah. Kami yang tak tahu apa ni makan benda haram, kami masuk neraka." Akak-akak ada tak pesan kat suami macam itu?
Abang kerja elok-elok, jangan ambil rasuah. Dia kata di sini bukan setakat isteri dia pesan, anak perempuan pun pesan pada ayah. Ayah kerja elok-elok, jangan tuang waktu kerja. Panchkat pukul 7.50. Kemudian pergi minum di kedai kopi sampai pukul 10. Balik ke pejabat, baca surat khabar sampai pukul 11. Kemudian buat kerja sikit-sikit, 12.30 lari pergi makan nasi tengah hari. Pukul 3 petang baru balik. Sampai 3 petang duduk di ofis, main komputer, duduk tengok internet, main Facebook. Pukul 5 ayah balik. Pendapatan yang ayah buat balik pada kami ni syubhah, sebab ayah tak kerja ikut masa. Akhirnya ayah dengan duit inilah bayar yuran asrama saya, bayar yuran makan minum saya, belikan pakaian untuk saya, outing duk bawa saya makan nasi ke apa kan, duit haram. Saya belajar ni jadi benak, saya belajar dia jadi susah. Ayah tolonglah jangan buat macam itu. Agak-agak kalau anak ni pergi cakap macam tu kat ayah dia, ayah dia nak buat apa tuan-tuan? Penampaknya lah. Sedangkan itulah nasihat daripada seorang isteri, daripada seorang anak yang sangat berkesan untuk bapa dia. Kalau kita baca di dalam sejarah-sejarah sirah, kitab-kitab sirah menceritakan tentang perkahwinan Nabi dengan Siti Khadijah. Bagaimana Rasulullah SAW seorang yang jujur dalam perniagaan, dalam amanahnya, dalam perniagaan yang diberikan kepada Khadijah untuk diamanah kepada Rasulullah. Amanah itulah yang memikat hati Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Jujurnya, amanahnya, ikhlasnya telah membuka hati seorang perempuan yang begitu hebat untuk melamar Rasulullah SAW melalui perantaraan orang lain. Dan Rasulullah menerima cinta itu, Rasulullah menerima lamaran itu atas nasihat daripada orang tuanya, iaitu bapa saudaranya Abu Talib. Di sini kita lihat bahawa Rasulullah itu bercinta mengikut, yang pertama sekali ialah keredaan daripada orang tuanya. Maknanya kalau kita bercinta, pastikan bahawa orang tua kita, mak bapak kita juga meredai percintaan kita ataupun niat kita untuk berkahwin. Jadi akak-akak ni bukan makna bila jadi isteri langsung tak boleh bercakap dengan suami, langsung tak boleh tegur. Akak-akak berhak tegur. Kalau suami kita buat balik benda haram, akak-akak berhak tegur. Suami kita buat balik ikan satu raga motosikal, banyaknya abang, mana abang dapat ni abang, macam-macam ikan. Allahu Akbar. Allah ni kalau dia nak bagi rezeki, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, kata dia. Siap baca ayat 1000 dinar lagi tuan-tuan. Abang pergi kerja sampai simpang tu tengok lori ikan terbalik. Rupa-rupanya Allah nak bagi rezeki. Dia baca ayat 1000 dinar tuan-tuan. Wa may yattaqillah. Inilah suami yang solehah, suami yang soleh ni. Abang, ikan ni bukan kita punya, abang ambil balik ikan ni, letak balik dekat lori ikan yang terbalik tadi. Rezeki, kalau kita tak ambil pah, orang lain ambil pah, oi. Habis tu kalau orang lain masuk neraka, abang pun nak masuk ke? Takkan makan ikan haram masuk neraka? Baru abang sebut haram. Haram kan neraka. Isteri kena cakap, itu adalah hak isteri. Bukannya terus, ya tak apalah abang, lain kali pilihlah ikan yang besar-besar. Isteri pula penasihat 25% pula. Dia pula menggalakkan pada suami dia buat benda haram. Tak kena isteri macam ini. Orang-orang jiran zaman dahulu pun banyak baiknya. Zaman dahulu bukan anak jadi baik, isteri jadi baik, jiran-jiran dulu pun baik. Sekarang zaman kita, jiran pun kita tak kenal. Sekarang kalau kenduri kahwin, jiran pun tak jemput jiran kenduri kahwin. Sedar-sedar yang tahu jiran tu nak kenduri bila jalan ditutup, kemah pasang tengah jalan. Masuk, Allah, kemah pula. Dewan ni kenduri kahwin ke? Tak ada berjemput jiran sekarang. Jiran dulu tidak tuan-tuan, 2 bulan kerjanya berjalan jemput orang.
Semua kampung dia jemput. Sekarang dia pilih-pilih orang nak jemput. Sebab satu kepala RM10. Dia fikir macam itu. Baik, kemudian dia kata orang dulu pun bagus. Ceritanya macam ini. Adalah seorang hendak musafir dengan meninggalkan isterinya di dalam musafir. Maka bencilah jirannya itu akan musafir, supaya tidak berjauh dengan dia. Maka pergilah jiran itu kepada isterinya, jangan biarkan suami kamu musafir dengan tidak meninggalkan kamu nafkah. Sebab pun berkata laki-laki dengan perkataan demikian, mudah-mudahan menjadi terlewat musafir suami kerana nak mengadakan nafkah kepada isteri yang ditinggalkannya itu. Ada satu kisah, satu suami nak pergi bermusafir, jiran ni tahu. Maka jiran ni jumpa dengan isteri dia. Pak, kamu cakap pada suami kamu, nak pergi musafir pun tinggallah belanja, jangan tak tinggalkan. Tujuan dia apa? Supaya melewat-lewat, melengah-lengahkan perjalanan si suami, sebab nak cari duit, nak tinggalkan pada si isteri. Maka perempuan tadi yang sebaik-baik perempuan menjawab, dikatanya, adalah suami aku sejak aku ketahui akan dia dan aku kenal akan dia. Aku tahu dia itu kuat makan sahaja, tidaklah aku tahu dia memberi rezeki. Dan aku yang beri rezeki ialah Allah, dan yang kekal memberi rezeki ialah Allah, Tuhan yang Ar-Razzaq. Jadi aku tak kisahlah suami aku tak bagi pun, sebab aku yakin suami aku ni, aku ini yang bagi rezekinya ialah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, ni yang kata keyakinan seorang isteri yang solehah. Macam isteri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, yang kita tengok tuan-tuan, bila Nabi Ibrahim bawa anak dia, bawa Nabi Ismail, ditinggalkan di antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah. Ditinggalkan di Bukit Safa ni tuan-tuan, tinggal di Bukit Safa. Bila tinggal itu beberapa hari, Nabi Ibrahim pun balik nak pergi tengok pula Siti Sarah. Nak pergi tengok pula. Nabi Ibrahim kata, wahai isteriku, kau tinggallah di sini dengan anakku. Aku nak pergi tengok pula isteri nombor 1 aku. Maka isteri dia tanya, wahai suamiku, engkau tinggalkan kami di tempat yang panas, di tempat yang kering kontang, tidak ada apa ni? Kata Nabi Ibrahim, aku tinggalkan kamu dan anak kamu dengan Allah. Allah yang akan jaga kamu. Bila Nabi Ibrahim kata Allah yang akan jaga kamu, isteri Nabi Ibrahim kata, baiklah abang, saya yakin benar-benar pada Allah. Maka bergeraklah Nabi Ibrahim balik. Yang Siti Hajar dengan anaknya Nabi Ismail tadi, apa yang dibuat? Allah pelihara mereka. Dapat air Zam-Zam daripada tempat yang kering kontang, keluarnya air Zam-Zam, jadi Mekah, jadi Kaabah, semua orang duduk berkumpul di situ. Sebab itu Nabi Ibrahim kata, aku tinggalkan kamu di sini dengan Allah. Allah jaga kamu. Bila sebut Allah jaga kamu, isteri Nabi Ibrahim terus seronok, diam, tak kata apa dah. Baliklah abang ke rumah isteri abang. Bila senang datang melawat kami balik. Allah dah ada jaga kami. Cubalah abang-abang nanti pergi umrah, tak payah tinggal duit kat isteri. Abang tak tinggal duit kat sikit, umrah 2 minggu ni, aku tinggalkan kamu dengan Allah. Agak-agak suami nak kata, isteri nak kata apa? Nampak? Wallahu a'lam. Ada isteri cakap, iyalah abang, saya yakin pada Allah. Berapa ramai yang cakap macam itu? Ramai cakap Allah lah juga. Usaha adik kena adik lah, gitu dia. Maknanya tak ada yakin jugalah pada Allah. Pergi tengok tepi laut, macam mana ombak yang tenang. Menyanyi lagu Lata Mangkeshkar dengan Roma Irama. Di tepi pantai cinta bersemi, ombak putih menarik, menawan hati. Oh, tu nama dia Lata Mangkeshkar dengan Roma Irama. Beli yang original.